Baik, banyak lagi dapatan menarik dalam tinjauan rakyat 100 hari kerajaan perpaduan. Tapi untuk jam ini kami nak fokus khusus kepada tahap kepuasan hati rakyat terhadap prestasi kerajaan mengurus isu-isu utama yang menjadi tumpuan ketika pilihan raya umum ke-15 ataupun PRU 15. Dengan carta yang kita lihat, yang pertama, prestasi kerajaan mengurus isu utama PRU 15 dalam tempoh bermula Disember 2022 hingga bulan ini Februari 2023, dengan biru menandakan rasa puas hati, hitam menandakan rasa sederhana dan merah menyatakan rasa tidak berpuas hati. Jadi secara umumnya kita melihat daripada lebih 35,000 responden dalam tinjauan ini, secara umumnya rasa tidak berpuas hati yang ditandakan dengan warna merah ini jelas lebih banyak dan lebih tinggi berbanding dengan rasa berpuas hati iaitu warna biru. Tapi kalau kita nak melihat mengikut isu, pertama sekali kestabilan politik menandakan rasa berpuas hati sebanyak 32%, dan kalau nak bandingkan dengan isu-isu lain, isu ini yang mendapat sentimen positif yang tertinggi 32%. Kita tahu isu kestabilan politik itu menjadi satu isu yang besar sejak beberapa tahun kebelakangan ini, tetapi dengan adanya kerajaan perpaduan terdiri daripada pelbagai parti politik, lebih tinggi 32% merasakan bahawa itu satu pencapaian yang positif. Mereka rasa berpuas hati terhadap kestabilan politik yang dicapai dalam kerajaan perpaduan ketika ini. Ini diikuti dengan isu hubungan antara kaum, itu juga satu isu yang tentunya wujud sejak sekian lama lagi, isu perkauman, tetapi ini menunjukkan sentimen yang agak positif berbanding dengan isu-isu lain, iaitu sebanyak 29% merasakan bahawa kerajaan mengurus isu ini dengan baik setakat ini. Ini diikuti dengan isu pendidikan dan isu-isu lain. Tapi kalau kita lihat secara umumnya isu-isu berkait dengan ekonomi, iaitu isu kos sara hidup atau harga barangan, inflasi, isu peluang pekerjaan dan isu gaji, ini mendapat majoriti kenyataan yang bersetuju bahawa kerajaan tidak mengurus isu ini dengan baik, tidak berpuas hati dengan pengurusan ataupun prestasi kerajaan. Tertinggi dicatatkan bagi isu kos sara hidup ataupun inflasi sebanyak 57%. Agak tinggi, sama juga seperti isu gaji ataupun upah, sama 57%. Ini yang tertinggi, diikuti dengan isu peluang pekerjaan 53%. Ketiga-tiga isu berkait dengan ekonomi berbanding dengan isu lain mendapat sentimen negatif bahawa responden, lebih 35,000 responden, majoriti, lebih separuh bersetuju mereka tidak berpuas hati dengan prestasi kerajaan mengurus isu-isu ini. Kalau kita lihat isu-isu lain yang tidak semestinya menjadi tumpuan ketika PRU 15, seperti bencana alam, isu hubungan antara kaum, pertumbuhan ekonomi negara, bekalan makanan dan lain-lain, isu ini secara jelas kita lihat sama juga warna merah itu lebih daripada warna biru, dan sama seperti sebelum ini, biru ditandakan bermaksud bahawa kerajaan mengurus isu-isu ini dengan baik ataupun menanganinya dengan baik, hitam bermaksud sederhana dan merah bermaksud tidak menangani dengan baik. Dan sama juga seperti carta yang sebelum ini, kita lihat isu-isu yang berkaitan dengan ekonomi, isu pertumbuhan ekonomi negara, isu bekalan makanan dan juga isu daya tahan ekonomi rakyat yang melibatkan kemiskinan ataupun kos sara hidup ini mendapat sentimen paling negatif yang paling tinggi, 56%. Lebih separuh daripada responden bersetuju bahawa kerajaan tidak menangani isu daya tahan ekonomi rakyat ataupun isu kos sara hidup ini dengan baik. Diikuti dengan isu bekalan makanan, sebanyak 52% responden menyatakan bahawa mereka rasa kerajaan tidak menangani isu ini dengan baik. Diikuti dengan isu pertumbuhan ekonomi negara, 50%. Sama juga seperti carta yang sebelum ini, nampaknya isu-isu berkait dengan ekonomi ini mengundang rasa negatif yang lebih tinggi berbanding dengan isu lain. Kalau kita lihat dari sudut yang lebih positif, bahawa kerajaan menanganinya dengan baik, mungkin tidak majoriti, tetapi bencana alam, isu-isu bencana alam, kita tahu isu banjir, isu tanah runtuh dan sebagainya, jadi antara isu utama juga. Tahun lepas 29% responden daripada 35,000 responden menyatakan bahawa kerajaan menanganinya dengan baik. Jadi jelas daripada carta, daripada tinjauan ini, terdapat ruang lagi untuk kerajaan menunjukkan bahawa mereka mampu menanganinya dengan baik, terutamanya isu-isu berkait dengan ekonomi.